Uh, Pukul 10 je nanti beritahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah tiba pada riwayat 4208 berkenaan tentang kepentingan memberi wasiat, menulis wasiat. Dan kita telah tiba pada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang terkenal berkenaan tentang wasiat. Baca sanad dia 4208. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata, adani Rasulullah, Nabi SAW telah datang menziarahiku fi hajjatil wada' sewaktu haji perpisahan. Min waja'in, disebabkan kesakitan, ashfaitu minhu alal maut, yang aku menghampiri dari sakit tersebut dengan kematian. Maksudnya dia sakit dengan begitu teruk, kesakitan yang hampir-hampir membawa kepada kematian. Daripada sini kata Imam Nawawi pada baris yang pertama, fihi istihbabu iyadatil marid. Daripada hadis ni kita belajar sunnah yang Nabi tekankan untuk menziarahi orang yang sedang sakit. Fakultu, maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, balaghabi, telah sampai keadaanku, matara, sebagaimana yang Tuan lihat, minal wajah, daripada kesakitan yang amat. Wa ana zumal, dalam keadaan aku adalah seorang yang sangat-sangat kaya. Zumal, orang Arab guna nak menggambarkan kekayaan seseorang. Kata Imam Nawawi pada baris yang keempat, dalilun ala ibahati jam'il mal. Kata-kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Nabi ini menjadi dalil bahawa boleh untuk seseorang itu mengumpulkan kekayaan. Untuk mengumpulkan kekayaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untuk mengumpulkan kekayaan. Maka hukum ni adalah boleh, tidak ada masalah. Maka dia pun berkata kepada Nabi, wala yarisuni, namun tidak menjadi warisku kecuali hanya seorang anak perempuan milikku. Dia hanya ada seorang anak perempuan, dia tidak mempunyai anak lelaki. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun bertanya, pada waktu ini, nanti pada kemudian hari, Allah kurniakan kesembuhan kepada Sa'ad daripada penyakit tersebut. Maka pada ketika ini, beliau hanya ada seorang anak perempuan. Maka beliau pun bertanya kepada Nabi, afa atasaddaqu bisulusai, adakah boleh aku bersedekah dengan kadar 2/3 hartaku? Maka Nabi kata tak boleh. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya lagi, afa atasaddaqu bisyatri, adakah boleh aku bersedekah dengan kadar separuh daripada hartaku? Nabi kata tak boleh. Maka Nabi SAW bersabda, as-sulus, boleh untuk memberi sedekah 1/3, was-sulusu katsir, namun 1/3 itu adalah sangat banyak. Maksudnya berwasiat waktu kita dah nak meninggal dunia untuk bersedekah 1/3 itu yang boleh. Lebih daripada 1/3 tidak boleh, namun itu pun Nabi sebut sebagai terlalu banyak. Maka Nabi terangkan kepada Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas dia nak bagi sedekah sebab dia nakkan pahala. Maka Nabi mengingatkan Sa'ad bahawa apa yang dia tinggalkan untuk keluarganya pun adalah pahala. Sabda Nabi, innaka, sesungguhnya kamu, sekiranya tazara, kamu meninggalkan, warasataka, ahli waris, keluarga kamu, aghniya, dalam keadaan kaya, khairun, itu adalah lebih baik, min antazarahum, daripada kamu meninggalkan mereka, alatan, dalam keadaan miskin, yatakaffafunan nas, meminta-minta kepada orang ramai. Maka Nabi kata tinggalkan keluarga dalam keadaan kaya adalah lebih afdal, lebih baik daripada tinggalkan mereka dalam keadaan miskin. Maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullah, daripada bawah baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 11. Maka daripada sini kata Imam Nawawi, wastadalla bih,
Daripada hadis ini sebahagian para ulama menjadikan dalil ala tarjihil ghani alal fakir, bahawa kalaulah seseorang itu ada pilihan nak jadi kaya ke miskin, maka menjadi kaya adalah lebih afdal daripada menjadi miskin berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda lagi, walasta, dan tidaklah kamu tunfiku, memberi nafkah, memberi perbelanjaan, nafakatan sebarang perbelanjaan, tabtaghi biha wajah Allah, selagi mana ianya menginginkan keredaan Allah, illa kecuali ujirta biha, pasti kamu diberikan pahala dengan nafkah tersebut. Hatta sehingga sabda Nabi, al-luqmah, suapan, yang kamu letakkan suapan tersebut fi pada mulut. Fi yang kedua itu adalah singkatan kepada fam. Kepada fam, maka dia menjadi fi. Pada mulut isteri kamu, itu pun adalah sedekah. Qala qultu, berkata Sa'ad, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, adakah aku akan tertinggal selepas daripada sahabat-sahabatku? Maka Nabi SAW pun bersabda, innaka, sesungguhnya kamu, lan tukhallafa, tidaklah tertinggal, fata'mala, kecuali kamu akan dapat melakukan amalan dengan mencari keredaan Allah, illa zdatta bihi darajah, kecuali Allah akan menambahkan dengan sebab amalan tersebut darjat dan ketinggian untukmu. Maksudnya Nabi SAW sebut bahawa kamu tak akan meninggal dunia daripada sakit ini, kamu akan dipanjangkan usia dan orang-orang beriman akan mendapat manfaat daripada kamu. Wala'allaka tukhallafu, dan berkemungkinan kamu akan masih hidup sehingga boleh mengambil manfaat dengan sebab kamu segolongan, iaitu orang-orang yang beriman. Wa yudarra bika akharun, dan akan mendatangkan mudarat dengan sebab kamu kepada orang lain, iaitu musuh-musuh Islam. Maka Nabi pun mendoakan untuk Sa'ad, sabda Nabi, Allahumma amdi, ya Allah, sempurnakanlah li ashabi, untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka, wala taruddahum, dan janganlah kamu mengembalikan mereka ala aqabihim, kepada kekufuran, lakinil ba'is, akan tetapi alangkah kesiannya Sa'ad bin Khawlah radhiyallahu anhu, di mana rasa Rasulullah Nabi SAW telah bersedih disebabkan beliau meninggal dunia di Mekah. Apakah kisah Sa'ad bin Khawlah? Maka kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, 4, 6, 8, pada baris yang ke-8, 9, 10, pada baris yang ke-10. Kata Imam Nawawi, waqtalafu fi qissati Sa'ad bin Khawlah, para ulama berbeza pendapat apakah yang berlaku kepada Sa'ad bin Khawlah di mana Rasulullah sedih kerana beliau meninggal dunia di Makkah, sebab beliau dah berhijrah. Maka para sahabat mereka tak suka mereka meninggal dunia dekat tempat yang mereka telah berhijrah, meninggalkan tempat tersebut. Maka Nabi SAW bersedih dengan kematian Sa'ad bin Khawlah. Apakah kisahnya? Pandangan yang pertama, lam yuhajir min Makkah hatta mata biha. Ada yang mengatakan bahawa Sa'ad bin Khawlah tidak berhijrah langsung meninggalkan Mekah sehingga meninggal dunia. Ini pandangan Isa bin Dinar. Pandangan yang kedua, pandangan Imam Bukhari, annahu hajara, bahawa Sa'ad bin Khawlah ada berhijrah, sempat turut serta dalam peperangan Badar. Kemudian beliau keluar daripada Madinah dan pada waktu itu kembali tinggal di Mekah. Lepas dah berhijrah, dia patah balik ke Mekah. Maka ini adalah pandangan yang kedua. Dan inilah pandangan Imam Bukhari dan juga beberapa pandangan yang lain. Ibnu Hisham berpandangan, pandangan yang ketiga, innahu hajara ilal Habsyah. Beliau pernah untuk menuju ke Habsyah dalam penghijrahan ke Habsyah yang kedua, turut serta dalam Badar, namun meninggal dunia di Mekah pada waktu haji perpisahan. Dan pada tahun 10 Hijrah. Ada yang mengatakan dia meninggal dunia pada tahun 7 Hijrah. Dan ada beberapa pandangan yang lain. Apapun, maka beliau meninggal dunia di Mekah, dan para sahabat Mekah mereka tidak suka bila mereka dah berhijrah, mereka meninggal dunia dekat tempat di mana mereka tinggalkan tempat tersebut untuk berhijrah. Jelas ke jelas? 4209 kita tidak terjemahkan.
Wabi ilaihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Sufyan bin Uyainah tahwil. Wabi ilaihi qala hadatsani Abu Tahir wa Harmalatu qala hadatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus tahwil. Wabi ilaihi qala hadatsani Isakun Ibrahim wa Abdul Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar kulluhum an Az-Zuhri bi hadzal isnad nahwa. 4210 baca sanad dia. Maka riwayat ini diterangkan kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabat yang lain mereka tak suka meninggal dunia di Mekah setelah mereka berhijrah. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala telah berkata, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk menemuiku yang uduni menziarahiku. Dan baki hadis adalah lebih kurang sama. Cuma dalam riwayat ini ada penambahan wa kana yakrah. Berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, dan adalah beliau tidak menyukai an yamuta bil ardi, bahawa beliau meninggal dunia di tempat, di tanah, di negeri allati hajara minha, negeri dan tempat yang beliau telah berhijrah meninggalkan tempat tersebut kerana Allah. 4211 lebih kurang sama. Terus daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala beliau telah berkata, maridtu, aku telah jatuh sakit, fa arsaltu ila Nabi, aku telah mengutuskan seseorang untuk bertanya kepada Nabi, maka aku pun berkata, da'ni aksim, benarkan aku membahagi-bahagikan hartaku haitsu syi'tu, bagaimana yang aku mahu. Fa abah, maka Nabi tak izinkan sebab dia dah sakit. Kalaulah dia nak sedekah waktu hidup, semua harta pun tak apa. Bila dah sakit yang membawa kepada kematian, maka hanya boleh bersedekah ataupun berwasiat kadar 1/3 ke bawah. Maka Nabi tak izinkan. Maka berkata lagi Sa'ad, kalau separuh wahai Rasulullah, maka Nabi tak izinkan. Kemudian berkata Sa'ad, kalau 1/3, maka Nabi terdiam setelah mendengar 1/3. Qala, maka berkata Sa'ad, fakana ba'du, maka setelah daripada itu wasiat tidak boleh lebih daripada 1/3. As-sulusu jaiz, hanya 1/3 yang dibolehkan. 4212 baca sanad dia. Terus, maka adalah selepas daripada peristiwa itu dibolehkan untuk memberi wasiat 1/3 berdasarkan dalil hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ahlan Rozana Aziz, ahlan Safiyah Lia, Habibah Su'ib, Fatimah Samsuddin dan Aminah Hitam. Ahlan kepada semua. Terus riwayat seterusnya 4213. Maka Nabi SAW telah menziarahiku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, maka aku pun bertanya, usi bimali kulli, adakah boleh aku berwasiat dengan keseluruhan hartaku? Maka Nabi kata tak boleh. Maka aku bertanya lagi, jika aku berwasiat dengan separuh hartaku? Maka faqala la, Nabi kata tak boleh. Fakultu, maka aku bertanya lagi, adakah boleh aku berwasiat dengan 1/3 daripada hartaku? Faqala na'am, Nabi kata boleh. Wathulutsu katsir, namun 1/3 masih lagi dikira banyak. Maka kalaulah seseorang itu sakit yang membawa kepada kematian, dia tidak boleh berwasiat lebih daripada 1/3. 4214 baca sanad dia. Sesungguhnya Nabi SAW kata Sa'ad telah masuk menemui Sa'ad yang uduh menziarahinya di Mekah. Fabaka, maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun telah menangis. Maka Nabi bertanya, ma yubkika, apakah yang menyebabkan kamu menangis wahai Sa'ad? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, qad khasyitu, sesungguhnya aku khawatir an amuta, bahawa aku akan meninggal dunia bil ardil lati hajartu minha, di tempat, di negeri yang aku telah berhijrah meninggalkannya. Kama mata, sebagaimana telah meninggal dunia Sa'ad bin Khawlah di Mekah. Maka Nabi SAW pun bersabda, Allahumma shfi Sa'ada, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Allahumma shfi Sa'ada, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad sebanyak 3 kali. Qala, maka berkata Sa'ad, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta yang sangat banyak. Wa innama yarusuni, namun menjadi pewarisku hanya anak perempuanku seorang. Maka adakah boleh aku berwasiat dengan seluruh hartaku?
Apa jawapan dia? La, jawapan dia tak boleh. Maka bila dalam keadaan sakit, maka tak boleh berwasiat lebih daripada 1/3. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya lagi, fa bisulusain, maka dengan 2/3, maka Nabi berkata tak boleh. Maka dia bertanya lagi, kalaulah dengan separuh harta, Nabi kata tak boleh. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya lagi, fa bisulus, kalaulah dengan 1/3 wasiat, maka Nabi pun bersabda, as-sulus, 1/3 boleh. Was-sulusu katsir, namun 1/3 masih dikira banyak. Inna sadaqata, sesungguhnya inna sadaqata min malika sadaqah, sesungguhnya apa jua perbelanjaan kamu daripada harta kamu adalah sedekah. Wa inna nafaqataka ala iyalika sadaqah, sesungguhnya apa yang kamu belanjakan untuk keluarga kamu pun adalah sedekah. Wa innama ta'kulu imra'atuka min malika, sesungguhnya apa jua yang isteri kamu ambil dan makan daripada harta kamu sedekah pun adalah sedekah. Wa innaka antada'a ahlaka, dan sesungguhnya kamu meninggalkan ahli keluarga kamu bi khairin, dalam keadaan baik, au qala bi aishin, dalam kehidupan yang baik, adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka yatakaffafun, meminta-minta kepada orang ramai. Wa qala, lalu Nabi telah memberi isyarat dengan tangan baginda. Maka Nabi kata, tinggalkan keluarga dalam keadaan kaya lebih baik daripada menjadikan keluarga kamu mengemis kerana kamu dah sedekahkan semua harta. 4215 dan 16, dua riwayat lebih kurang sama, maka kita tidak terjemahkan. Wa bi ilayhi qala wadathana Abu Rabi' al-Ataki qala hadatsana Hammad qala hadatsana Ayyub an Amr bin Sa'id an Umayd bin Abdurrahman al-Himyari al-thalathati min waladi Sa'd qalu marida Sa'dan bi Makkah fa'atahu Rasulullah SAW ya'udu bi nahwi hadits Saqafi. 4216. Wa bi ilayhi qala wadathani Muhammad al-Musanna qala hadatsana Abdul Ala qala hadatsana Hisham an Muhammad an Humayd bin Abdurrahman qala hadatsani thalathatu min waladi Sa'd bin Malik kulluhum yuhaddithunihi mithla hadits sahibi qala marida Sa'd radhiyallahu anhu bi Makkah fa'atahu an-nabi SAW ya'udu bi mithli hadits Amr bin Sa'id an Humayd al-Himyari. 4217 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, lau annan nas, kalaulah manusia, ghaddu, boleh mengurangkan, minat thulus, ketika memberi wasiat kurang daripada 1/3, ila rubu', kepada hanya 1/4. Maka kata Abdullah bin Abbas, kalau nak buat wasiat waktu tengah sakit, 1/4 dah cukup. Jangan sampai 1/3. Kenapa? Kerana bila Nabi SAW membenarkan, Nabi bersabda, as-sulus, boleh 1/3. Was-sulusu katsir, namun 1/3 pun jumlahnya adalah masih banyak. Wa fi hadis Waqi' kabirun au katsirun. Maka lihat kepada baris yang kedua 467. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala pada baris yang ke-8, wa fi, hadis ini menunjukkan sunnah untuk mengurangkan wasiat daripada 1/3, dan inilah pandangan majoriti para ulama secara umum. Dan mazhab Imam Syafi'i menyebut, inka warathatahu, jika ahli warisnya adalah kaya, maka sunnah untuk memberi wasiat kadar 1/3. Namun kalaulah tidak, maka sunnah untuk mengurangkan daripada 1/3. Bab yang seterusnya berkenaan tentang usuli thawabis sadaqat, sampai pahala bersedekah kepada si mati. Terus baca sanad. Kau apa dia jam? Terus baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi SAW, inna abi mata, sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia, wa taraka mala, dan ada meninggalkan harta, walam yusi, namun ayahku tidak meninggalkan sebarang wasiat. Harta ada tapi tak ada wasiat. Fahal yukaffir, maka si anak ini bertanya, maka adakah harta-harta tersebut boleh menghapuskan dosa-dosa si ayah? Intu suddiqa, jika harta tersebut disedekahkan bagi pihak si ayah, maka Nabi menjawab, na'am, ya, ayah akan mendapat pahala daripada harta yang disedekahkan. 4219 baca sanad dia.
Daripada Aisyah radhiyallahu taala, sesungguhnya ada seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi SAW, "Inna ummi uftulitat nafsaha." Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia wahai Rasulullah, wa inni adhunnu, dan sesungguhnya aku dapat merasakan, lau takallamat, kalaulah beliau boleh berkata-kata pada penghujung usianya, tasaddaqat, pasti dia akan bersedekah melalui perintah wasiat. Maka adakah aku pun akan dapat pahala jika aku bersedekah bagi pihaknya? Qala na'am. Maka Nabi SAW bersabda ya. 4220 terus. Maka beza hadis ni dengan hadis sebelum ni. Hadis sebelum ni menyebut faliya ajrun. Adakah aku pun dapat pahala kalaulah aku bersedekah untuk pihak ibuku? Dan riwayat ini menyebut adakah ibuku afalaha. Maka itu perbezaan yang ada dalam kedua riwayat. Terus. Daripada Aisyah radhiyallahu taala, beliau telah berkata, sesungguhnya ada seorang lelaki telah datang kepada Nabi SAW. Saya bertanya, wahai Rasulullah, inna ummi ftulitat nafsuha. Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia walam tusi, dan tidak meninggalkan sebarang wasiat. Wa azunnuha, maka riwayat ini ada penambahan walam tusi. Ibunya tak ada tinggalkan wasiat. Maka dia pun bertanya, wa azunnuha, dan aku dapat merasakan kalaulah ibuku boleh berkata-kata sebelum meninggal dunia, tasaddaqat, pasti dia akan bersedekah dengan meninggalkan wasiat. Maka sahabat ini pun bertanya, afalaha, adakah ibuku akan dapat pahala jika aku bersedekah bagi pihaknya? Maka Nabi SAW bersabda, na'am, ya. 4222 baca sanad dia. Yang ni kita tak terjemahkan. Wa bi ilayhi qala wa hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Abu Usamah tahwil, wa bi ilayhi qala wa hadatsana Al-Hakam bin Musa qala hadatsana Syu'aib bin Ishaq tahwil, wa bi ilayhi qala wa hadatsani Umayyah bin Bistama qala hadatsana Yazid yani bin Zura'in qala hadatsana Ruhun wa ibn Al-Qasim tahwil, wa bi ilayhi qala wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Ja'far bin Aun kullu man Hisham bin Urwah bi hadzal isnad amma Abu Usamah wa Ruhun fa fi hadithihima fa hal li ajrun kama qala Yahya bin Sa'id wa amma Syu'aib wa Ja'far fa fi hadithihima afalaha ajrun kariwayat Ibn Bishrin. Hadis yang terakhir 4222 adalah membawa tajuk bab ma yalhaqul insana. Apakah seseorang yang telah meninggal dunia itu masih boleh dapat pahala selepas dia meninggal dunia? Maka ini hadis yang kita biasa dengar, ada 3 benda yang menjadikan seseorang itu boleh terus menerus mendapat pahala. 4222 baca sanad dia. Kita tengok tu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, idza matal insan, apabila seseorang manusia itu telah meninggal dunia, in qata'a anhu, terputuslah darinya segala amalan dia. Dia dah tak ada peluang untuk mendapat pahala bila meninggal dunia, kecuali daripada 3 jalan. Illa min sadaqatin jariyah, yang pertama daripada sedekah jariyah. Dan sedekah jariyah inilah, kata Imam Nawawi, pada baris yang ketiga daripada awal tajuk, kata Imam Nawawi, dalilun li sihhati aslil waqaf. Maka digalakkan untuk memberi wakaf. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat berterusan. Maka pada baris yang kedua daripada awal tajuk, seperti min ta'lim, ilmu yang kita telah ajarkan, au tasnif, ataupun ilmu yang kita telah karang tulis buku. Begitu juga yang lain-lain. Dan yang ketiga, awaladin salih, yang ketiga anak yang baik, yad'ulah, yang terus-menerus mendoakan untuknya. Maka pada baris yang keempat daripada awal tajuk, kata Imam Nawawi, daripada sini kita belajar anna doa, bahawa doa sampai pahalanya kepada si mati. Begitulah juga sedekah, dan inilah 2 benda yang semua para ulama sepakat, doa dan sedekah sampai pahalanya kepada si mati. Dan ada juga menyebut apabila kita tolong membayar hutang si mati, maka si mati pun mendapat pahala. Ya, insya-Allah kita akan sambung babul waqaf pada jam 3 petang nanti insya-Allah. Maka kita berhenti di sini sebab saya perlu nikahkan orang pada pagi ni. Kita akan sambung 4223 pada jam 6 petang nanti insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi.